Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Saya buat recording di kampung. Ada bunyi burung-burung je. Jangan terganggu pula ya. Okey, kita masuk topik yang ke-10. Dah hujung dah kita, iaitu standard costing dan variance analysis ataupun pengkosan standard dan analisis variance. Okey. Jadi, okey, pertama sekali kita akan lihat apa itu standard costing lah. Okey. Standard costing ialah dia predetermined unit cost which is used as measure of performance. Maksudnya kita dah tentukan kos-kos yang kita tentukan yang kita gunakan untuk mengukur prestasi apa benda tu kan. Okey. Ini adalah nilai-nilai dia cakap sini values manufactured product with predetermined material cost, predetermined direct labor cost and predetermined manufacturing overhead. Maknanya kalau kita tengah buat perkosaan tu, kita tentukan nilai-nilai harga sesuatu produk tu, kita dah tentukan awal-awal dah. Kita dah tahu dah kos dia berapa macam mana kan. Yang ni mungkin berbeza sedikit dengan costing sebelum ni. Okey, jadi kenapa ia berguna? Okey, kenapa ia berguna? Sebab kita nak setting standard. Maksudnya, kalau kita dah set contohnya macam ni, kalau kan nak keluarkan ni perlukan 10 je tau, 10 kg je kalau kita nak buat kuih ni, kita kena 10 kg saja. Kita dah kira dah ni ikut pengalaman kita. Kan? Jadi, bila berbeza, tiba-tiba kan kita dah set awal-awal 10, tiba-tiba esok lusa keluar guna 12. Lain pula. Jadi itulah perbezaannya. Kita nak kenal pasti perbezaan nanti bila yang sebenar tu berbeza, kita boleh buat sesuatu lah. Itu maksudnya kan. Dan performance evaluation ya, maksudnya kalau kita tengok dah berbeza, kita bolehlah kesan ada perubahan ni kan, kenapa ada perbezaan ni. So kita boleh nilai orang tu efektif tak kerjanya kan, pandai tak, rajin tak, mahir ke tidak kan, membazir ke tidak. Okey, itulah kegunaan standard costing. Okey. Seronok pula dengan bunyi burung. Okey, jadi kita akan lihat bagaimana nak mengira standard costing berdasarkan kepada tiga kos-kos utama yang biasa kita dah jumpa, iaitu direct material, direct labor dan manufacturing overhead. Okey. Pertama kita kira direct materials. Okey, material formula dia macam ni. Direct material quantity per unit, darab kg per unit, kg liter ataupun darab dengan standard direct material. Formula-formula ni membandingkan kan. Okey, inilah saya sebut dulu formula dia macam mana. Direct labor, macam ni direct labor dia punya per hour, direct standard cost per unit. Lepas tu manufacturing pula. Predetermined overhead rate darab dengan macam tu, darab dengan estimated basis activity. Nampak lain sikit kan tu. Okey. Untuk bagi clear, alright, kita akan cuba buat soalan pertama. Okey, example 1. Okey. Apa yang soalan ni beri maklumat kepada kamu adalah dia ada satu production. Dia cakap dia estimate ada 60,000 dah fixed overhead dengan 60,000 variable overhead dan fixed overhead 30,000. Lepas tu normal hours 20,000 jam. Dan setiap kali soalan menyebut normal tu kan, itu semua tak betul tau. Tu normal tu maksudnya dalam jangkaan je. Jadi dia anggarkan 20,000 unit 20,000 jam per hour tu, per year tu maksudnya dijangkakan 20,000 jam bekerja dalam satu tahun. Itulah maksudnya. Okey, jadi keseluruhan maklumat ada di situ. Direct material, direct labor dan apa semua kan. And then soalan minta calculate standard cost per unit. Kira cost per unit. Macam mana cara dia? Okey, kita akan kumpulkan sedikit maklumat yang kita perlukan untuk calculation daripada soalan. Okey, ini maklumat yang kita perlukan. Pertama, kita kira. Untuk variable dulu. Variable ada calculation sikit. Variable overhead, estimated variable overhead bahagi dengan estimated direct labor hours. Ini macam biasa dengar ni kan. Sebenarnya benda ni POR. Ingat tak lagi dulu kita belajar POR? Okey. So standard cost per unit untuk variable overhead dengan fixed overhead sebenarnya adalah POR. Okey, tu rahsia dia. Okey. Jadi kita ambillah nombor, kita ganti. Ketika kita gantikan, kita akan dapat nilai RM3 per hour. Itu adalah RM3 satu jam adalah untuk variable overhead. Jadi POR ni RM3.
Seterusnya kita kira untuk fixed overhead pula, sama je caranya, formula dia sama je kan. Kita ulang-ulang benda yang sama, gantikan nombor. Okey, kita akan dapat nombor RM2. So RM2 adalah POR untuk fixed overhead. Okey. Jadi kita dah dapat dua-dua ni. Bila kita dah dapat dua-dua ni, kemudian kan dia dah bagi tahu tu POR. Banyak kali cakap, kau tak ingat lagi saja je. Okey. Jadi kita akan gantikan nilai POR tadi kepada standard price. Tengok kita tambah maklumat dekat standard price tu dah ada maklumat variable fixed dengan overhead. Tadi tak ada kan. Jadi cara kira calculate cost standard per unit ialah jangan lupa maklumat tadi dia dah ada direct material dah RM2.50, direct labor RM5 kan. Apa nak buat tu? Okey. Jadi untuk satu unit production, kalau soalan tanya berapa cost standard untuk satu unit? Jadi kalau direct material kena darab lah. Direct material tu kan dia kata 1 kg untuk satu produk tu dia perlu 3 kg. Harga 1 kg dia RM50. Jadi kamu darab lah. Yang tu RM7.50. Direct labor pula perlukan 2 jam. Tapi rate RM5-nya untuk 1 jam. Jadi keseluruhan satu produk RM10. Jadi untuk variable overhead, berapa jam pula dia bekerja? Kita kalau kita kena ikut soalan. Soalan kata overhead is absorbed based on under direct labor. Kita pun follow copy je. Kalau direct labor kita copy lah. Variable overhead pun bekerja 2 jam. Jadi darabkan dengan rate yang kita kira tadi dapat RM6. Fixed overhead juga copy and paste kerana overhead dua-dua follow. Dua-dua ikut direct labor punya jam. Okey. Jadi darab dapat nombor. Jadi RM27.50 itulah cost standard per unit. Senang kan? Okey. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak kamu tahu bahawa ada dua jenis standard costing di sini. Pertama ideal standard dengan normal standard. Ideal standard ni ialah okey, tengok represent optimum levels performance under perfect operating condition. Perfect, sempurna. Maknanya dalam keadaan prestasi yang sangat sempurna dengan mengandaikan tiada halangan apa-apa dalam production. Inilah kita panggil ideal standard. Kata would be achieved through the best possible combination of factors, the most favorable prices, harga yang paling baik, kualiti yang paling bagus, efisiensi yang paling maksimum, pekerja yang paling rajin, semua yang paling. Jadi ideal standard inilah sangatlah sempurna dan dengan kata lain maksum gitu. Jadi kan ideal standard jarang kita guna. Dan lagi pun rasanya tak wujud kot benda yang sempurna kan dalam dunia ni. Okey. Jadi disebabkan ideal standard terlampau sempurna, kita tidak amalkan ideal standard. Jadi kita akan guna normal standard. Apa pula normal standard tu? Normal standard ni ialah di mana kalau kita buat jangkaan, kita punya perjalanan, kita punya semua kos-kos semua urusan operasi production kita tu dengan mengandaikan bahawa kita akan ada menghadapi masalah. Kan adalah sikit-sikit kalau beli barang tu adalah rosak-rosaknya. Kalau adalah pekerja mogok-mogok sikit, contohnya ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita tidak dapat jangka dan kita tak dapat nak atasi. Okey. Jadi untuk itu kita akan terus sambung kepada variance analysis. Apa itu variance analysis? Ialah di mana kita akan mengkaji perbezaan di antara normal standard yang kita dah tentukan tadi kan dengan perkara sebenar yang berlaku, dan kita akan cover kepada 4 perkara. Okey. Perkara itu ialah variance direct material, variance direct labor, variance of variable overhead dan variance fixed overhead. Okey. Kita lihat yang pertama iaitu variance direct material. Ia terdiri daripada 2 variance pula, iaitu kita akan kaji perbezaan harga dan juga kita akan kaji perbezaan kuantiti. Pertama kita lihat perbezaan harga, di mana dikata di sini apa itu price variance. Price variance adalah perbezaan di antara harga sebenar yang kita beli dengan harga yang kita dah tentukan lebih awal sebelum kita beli kan. Dan quantity variance pula adalah kuantiti, perbezaan antara kuantiti yang kita guna sebenarnya dengan kuantiti yang kita dah set lebih awal berapa kita patut guna kan. Okey, jadi ini adalah formula untuk price variance dan ini adalah formula untuk quantity variance. Okey, untuk mudahkan kamu,
Kita dah cadangkan satu kaedah untuk pengiraan variance yang lebih mudah. Okey, caranya ialah pertama, kita bagi short form kepada setiap nama-nama yang kita dah bagi tadi. Contohnya actual quantity AQ, standard quantity SQ, standard price SP dan actual price adalah AP. Okey, apa yang kita akan buat ialah dia ada macam satu macam gambar rajah sikit. Saya suka panggil ni kapal terbang. Okey. Macam tu contohnya macam palang. Palang ni kita buat macam mana? Okey, singkatan tadi kita akan bawa begini. Okey. Macam mana tu? Kerana pertama, price variance kalau kamu perhatikan. Kedua, quantity variance. Kalau kamu perhatikan, price variance macam nak hafal lah pula formula dia. Tak payahlah hafal sangat. Kamu perhatikan ya, kamu fikir logik. Macam mana kita kira price variance? Okey, kalau kita kira price variance, AQ dengan AQ sama kerana kita sedang kira price variance. Price variance berbeza, nampak? AP dengan SP kan berbeza tu. Okey, bila kita kira quantity, yang berbeza ialah quantity lah, nampak situ. AQ dengan SQ. Okey? Macam tu. Dan beberapa perkara yang kamu patut tahu bahawa yang sebelah kiri itu adalah actual direct material cost. Kadang-kadang dalam soalan dia bagi terus number. Okey, yang dekat belah kanan tu, SQ tu sebenarnya standard quantity direct actual unit. Apa benda merepek sangat madam cakap ni kan? Senang cerita. Marilah kita buat soalan. Okey. Ini soalan yang kamu perlukan untuk bantu kamu belajar bagaimana mengira direct material variance. Okey, caranya ialah, kita letak tepi maklumat yang kita perlukan. Okey, sekarang kita pakai formula tadi kan. Okey, kita akan gantikan nombor-nombor yang untuk short form yang kita dah tentukan tadi. Contohnya pertama, kita akan gantikan kita akan gantikan dengan actual quantity. Actual quantity adalah unit yang sebenar. Maknanya contohnya macam inilah, kamu keluarkan kek 100 unit. Satu kek kamu guna 4 kg tepung. Itulah actual quantity. Kita bergantung pada soalan bagilah. Okey, lepas tu kita gantilah yang AQ tadi kan sama. Jadi kamu gantilah AQ tadi. Kopi sama kan. Okey, sekarang kita ganti SP. Apa tadi? Kita ganti AP. AP adalah actual price. Ambillah daripada soalan tadi dan SP pula kita ganti. Okey, dah dapat dah. Okey, kita pergi hujung tu pula. Macam mana kita nak buat hujung? Standard quantity bermaksud ialah sepatutnya macam ni. Sepatutnya kita target untuk keluarkan satu unit production, kita perlukan 5 kg. Itu yang kita jangkakan lebih awal. Kita dah tentukan lebih awal berdasarkan experience kita lah. Kan kita pun kita nak bezakan ni. Okey, kita nak bandingkan. Jadi kita darat 5, darat 100. Okey. Lepas tu dapat nombor. SP tadi kita gantilah tadi. SP kita tadi kan RM2. Okey. Sekarang kamu buatlah calculation. Darab. Okey. Bila dah darab semua tu, kita akan bezakan. Caranya ialah kanan tolak kiri. Okey, kanan tolak kiri. Okey, quantity variance 1000 tolak 800. Bermaksud macam ni. Kamu jangkakan 1000, tapi tiba-tiba kos yang kamu guna 800. Happy tak? Happy lah. Happy 200. F bermaksud favorable. Bermaksud kamu target nak guna 1000 je, tiba-tiba kamu guna 800 je. Maknanya kos kamu lebih rendah daripada kamu jangkakan. Tentulah kamu gembira. Jadi 200 itu adalah variance bagi quantity. Okey. Kita lihat lagi sebelah ya. Yang sebelah pula ialah kanan tolak kiri tau, jangan lupa. Okey. Dah ada UF pula. Apa benda UF tu? UF tu adalah unfavorable. Okey, unfavorable maksud kamu target 800 beli barang. Alih-alih balik kedai, keluarkan duit 880 lah. Asal mahal, sedihnya. Sedihlah, kamu dah berbelanja lebih daripada yang kamu jangka kan. Okey, jadi unfavorable tidak disukai. F favorable disukai. Okey, jadi kita ada dua variance yang datangnya untuk direct materials, dan kedua-dua variance ini kalau kita gabungkan, kita kena anggap macam ni. Unfavorable tu kalau dari segi matematiknya dia macam negatif lah. Dalam accounting kita buat kurungan. Jadi kalau negatif 80 tambah 200, jawapan dia 120 kan. Tapi sebabkan dia positif, jawapannya F. Bermakna walaupun tadi price variance kamu negatif kan, kamu tidak suka, kamu beli barang mahal pula daripada biasa,
Tapi kamu pandai berjimat dan efektif menggunakan bahan. Itu maksud cerita ke dalam kes ni. Inilah yang kita panggil analisis. Analisis ni kita kaji perbezaan mereka ini kenapa, dan nanti kita boleh buat tindakan kalau ada sesuatu yang kita boleh buat. Okey. Jadi, untuk yang 120 ni kita panggil total direct material variance. Nanti kalau soalan minta 3 benda ni, kamu bagi 3-3 lah kan? Okey. Apa cerita ni? Okey, ceritanya ialah kadang-kadang bila kita beli barang, kan tak semestinya kita kena semua. Jadi, formula untuk dalam keadaan ini kita ubah sikit. Okey, dan kita ganti. Ada perkataan baru di situ. Okey, perkataannya ialah actual quantity purchase dengan actual quantity used tu kita baru. Actual quantity purchase. Jadi, untuk bezakan dengan actual quantity yang kita guna, kita gantikan formula tu AQP dengan AQQ. QU. Okey. Jadi kita tukarlah macam mana letak formula ni. Pergi mana tu? Okey, ni dia. Okey, formula dia macam ni. Untuk kira price variance begini, belah kiri, dan kita pecahkan kapal terbang tadi, pecah pula kapal terbang ni. Kita pecahkan palang tu, dan belah kanan tu untuk kira quantity variance. Okey. Macam mana nak hafal? Tak payahlah susah-susah hafal. Ingat saya kata, kalau kita nak kira price variance, yang berbeza adalah price. Perhatikan AP dengan SP belah kiri tu. Kalau kita nak kira quantity variance, yang berbeza adalah quantity. Perhatikan AQU dan SQ, kan? Okey. Dan jangan lupa belah kiri tu semua actual direct material. Yang tengah tu actual direct. Yang belah kiri tu adalah harga sebenar kamu beli. Yang tengah tu adalah nilai sebenar kamu guna. Dan yang belah hujung tu jangan lupa standard quantity tu adalah untuk unit sebenar ya. Okey. Kita guna soalan. Kita guna soalan yang ni pula. Okey, soalan baru ni. Okey, kita guna contoh tengok dalam kes ni. Dalam kes ni dia beli 10,000, perhatikan. Tapi dia guna 8,200 je, kan? Bila dapat soalan macam ni, kamu kena guna formula macam ni, kan? Sekarang kita ganti nombor. Gantikan je yang mana patut letak, kan? Okey, ganti. Saya tak nak ulas lagi lah macam mana kita ambil nombor tu. Kamu kena pandai ambil nombor daripada soalan lah. Kamu perhatikan. Kalau kalau actual lah letak tempat dia, kan? Okey. Sekarang kamu gantikan tempat. Ganti tempat, kan? Okey, lepas tu SQ tu jangan lupa. Kamu kena darab dengan 4,000. Ini bermaksud macam ni. Kalau 4,000 unit nak keluar, kamu nak keluarkan, jangkaan kamu nak keluarkan untuk 4,000 unit kamu perlukan 2 kg kamu target. Tapi kamu perhatikan Okey, gantikan SP tu pula 800. Okey, sekarang kita darab. Okey. Kita darab. Okey, dapat jawapan macam biasa. Kanan tolak kiri. Okey, kanan tolak kiri, kamu dapat 1,600 bermaksud target guna barang kamu agak menyedihkan lah. Kamu terguna banyak lah nampaknya. Itu ceritanya dalam kes ni. Okey, untuk price variance pula macam mana? Tolak. Kamu guna jawapannya lah unfavorable pun sama. Ready 80,000 tapi alih-alih kena bayar 83,000. Sedihnya. Okey. Jadi dalam kes ini kedua-duanya UF. Dan bila kamu combine dua-duanya negatif, jadi akhirnya dua-dua unfavorable. Okey. Bila unfavorable bermaksud apa? Dalam kes ini kamu punya bajet berkaitan dengan direct material lari jauh menyimpang yang menyedihkan. Unfavorable. Kamu terlampau berbelanja lebih contohnya. Okey? Mari kita lihat tadi. Kita dah sentuh pasal interpretation tadi, kan? Kita ada favorable, lepas tu ada unfavorable. So favorable adalah favorable tadi actual cost lebih kecil daripada standard cost, dan unfavorable actual cost lebih besar daripada standard cost. Okey. Siapa parties responsible adalah siapa yang bertanggungjawab ke atas perbezaan yang direct material price tadi. Orang yang beli barang lah salah, kan? Tak pandai menawar contohnya. Okey. Yang ni siapa pula yang salah direct material quantity variance ni? Production department lah yang salah. Kerana dia tak pandai kontrol. Dia biar je bekerja, dia main-main tepung contohnya. Jadi tepung berbazir. Okey.